Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Alia Batusya binti Aznan dari kumpulan 7. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan tentang tajuk yang telah diberi, iaitu falsafah dalam kehidupan, persoalan metafizik. Apakah itu metafizik? Metafizik adalah gabungan dari dua suku kata, iaitu meta dan fizik. Meta bermaksud melampaui atau melebihi. Fizik pula bermaksud perkara mengenai alam. Gabungan dua suku kata ini merujuk kepada sesuatu yang melampaui batasan fizikal. Istilah metafizik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu berunsur falsafah dan yang kedua berunsur keagamaan dan kepercayaan. Saya terangkan dahulu mengenai metafizik dari sudut falsafah. Menurut Aristotle, metafizik adalah kajian yang paling abstrak dan paling umum mengenai perkara atau fenomena atau lebih dikenali sebagai alam. Beliau juga berkata yang akan tinggal adalah substans. Substans itu adalah gabungan dari jisim yang berbentuk sesuatu objek. Secara khususnya, metafizik merupakan kajian yang paling abstrak yang tidak kelihatan. Metafizik dari sudut falsafah ini adalah suatu bidang ilmu yang jauh menjangkau alam fizikal. Ahli metafizik mencari kefahaman mengenai zat atau kewujudan. Ahli metafizik ini menumpukan pada persoalan-persoalan seperti yang dapat saya kemukakan adalah apakah sifat realiti dan di manakah tempat manusia di dunia ini. Beralih kepada metafizik dari sudut keagamaan dan kepercayaan pula, metafizik ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Realitinya, ia tidak hanya terhad kepada perkara bersifat jasad dan boleh melalui rasionalis, empiris dan seumpamanya. Metafizik adalah benda gaib yang tidak boleh dibuktikan dengan deria kita. Bukan bersifat jasad, tetapi boleh melalui cara lain, iaitu wahyu. Dari sudut keagamaan dan kepercayaan ini, ahli metafizik cuba memahami jenis-jenis zat yang bukan benda. Sebagai contoh yang dapat saya berikan, ialah Tuhan, malaikat, roh dan pengalaman kerohanian yang dijawab secara kualitatif dan kuantitatif. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teori kewujudan. Teori kewujudan ini terbahagi kepada dua, iaitu teori materialism dan teori idealism. Saya terangkan dulu tentang teori materialism. Teori materialism menyatakan hanya jasad atau jirim yang wujud secara hakiki. Perkara yang wujud secara hakiki ini terbahagi pada dua bahagian, iaitu pertama, benda-benda yang bersifat jasad atau material. Yang kedua adalah benda-benda yang bersifat bukan material, seperti idea-idea yang berada di dalam minda kita. Ianya juga bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasad, iaitu otak kita. Teori materialism ini juga menolak kewujudan sesuatu yang bukan material. Seterusnya, saya menerangkan teori idealism. Teori idealism pula ialah kewujudan hakiki yang bukan bersifat material, tetapi bersifat mental, idea dan kerohanian. Menurut pelopor fahaman idealism, iaitu George Berkeley, ia menyatakan bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian panca indera kita secara langsung, tetapi kita hanya mempunyai sensasi atau imej akan jasad tersebut di dalam minda kita. Fahaman idealism ini juga mengatakan bahawa alam minda itu wujud, manakala alam fizikal itu tidak dapat kita kenali secara langsung. Fahaman ini juga membuka ruang kepada kepercayaan secara kerohanian, kerana ia menganggap bahawa realiti itu bukan bersifat fizikal.
Fahaman agama boleh diterima berunsurkan konsep-konsep sepertinya roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Sofia binti Abdul Rahman akan sambung kepada slide seterusnya berkaitan sistem-sistem metafizik yang berkaitan dengan fahaman keagamaan. Antara sistem metafizik berkaitan dengan fahaman keagamaan ialah ateisme. Ateisme membawa maksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Dalam bahasa Arab pula, ateisme membawa maksud al-ilhad yang merupakan sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah sebagai pencipta alam semesta. Fahaman ateisme ini, mereka berpegang kepada pandangan bahawa realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda yang nyata sahaja seperti manusia, alam sekitar, objek-objek fizikal dan mungkin juga idea. Tetapi ada juga yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak agama dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Kepercayaan seterusnya ialah agnostisisme. Agnostisisme berasal daripada bahasa Yunani iaitu tidak dapat diketahui. Secara amnya membawa maksud manusia tidak dapat mengetahui tentang kewujudan apa-apa di luar fenomena pengalaman mereka. Secara falsafah pula, agnostisisme boleh digambarkan sebagai dua prinsip berasingan iaitu epistemologi dan juga moral. Prinsip epistemologi ini ia bergantung kepada cara empirik iaitu pengalaman dan juga logik untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Manakala prinsip moral pula ia menegaskan bahawa kita mempunyai kewajipan etika untuk tuntut ataupun tidak tuntut terhadap idea-idea yang tidak dapat disokong dengan baik sama ada melalui bukti atau logik. Seterusnya, terdapat perbezaan di antara ateisme dan agnostisisme. Ateisme, mereka yakin bahawa Tuhan itu tidak wujud, tetapi agnostisisme mempercayai manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sama ada Tuhan itu wujud atau tidak. Mereka tidak boleh mengetahui dengan pasti apakah jawapan yang sebenar. Kepercayaan seterusnya pula ialah teism. Teism membawa maksud kepercayaan pada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Secara umumnya, teism membawa maksud kepercayaan kepada kuasa Tuhan sekurang-kurangnya satu. Teism terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah monotheism, yang kedua pantheism dan yang ketiga polytheism. Monotheism membawa maksud secara ringkasnya ialah kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Manakala pantheism percaya bahawa satu Tuhan abstrak ada di mana-mana dan menyelubungi segalanya. Polytheism pula ialah kepercayaan kepada Tuhan yang banyak. Kepercayaan seterusnya pula ialah monotheism yang membawa maksud kepercayaan yang berpendapat hanya ada satu Tuhan yang esa dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Agama yang termasuk dalam monotheism adalah Yahudi, Kristian dan Islam. Monotheism juga merupakan kepercayaan terhadap satu Tuhan yang dipuja, tetapi tidak mengingkari keberadaan dewa-dewa. Monotheism terbagi kepada 2 jenis iaitu spekulatif dan juga teoretis. Dari segi spekulatif, ia merupakan satu kepercayaan yang meyakini adanya satu dewa yang awalnya terdiri dari dewa-dewa lain dan kemudian menyatu sehingga hanya tersisa satu. Monotheism teoretis pula merupakan kepercayaan bahawa Tuhan itu esa dari segi teori, tetapi dalam praktiknya hanya mempercayai Tuhan yang jumlahnya lebih dari satu. Dan yang terakhir sekali ialah kepercayaan polytheism. Polytheism berasal daripada bahasa Yunani, poly dan theos yang artinya banyak Tuhan.
Kepercayaan ini merupakan kepercayaan pada masa lampau pada abad ke-6 sebelum Masihi. Mereka melakukan persembahan kepada dewa dan juga menyembah dan berdoa agar dijauhkan amarahnya dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Azira binti Nazri dan saya akan menyambung perbincangan dengan tajuk bidang perbincangan metafizik. Terdapat 8 perkara teori metafizik secara umumnya iaitu ontologi, causality, kosmogoni, kosmologi, subjek, predikat dan taksonomi, necessity and contingency, mind and matter, free will and determinism. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi merupakan teori tentang hakikat, iaitu ia merupakan satu disiplin ilmu yang membincangkan tentang hakikat Tuhan dari sudut teologi atau usuluddin, hakikat alam semesta dari sudut kosmologi dan juga hakikat manusia dari sudut psikologi. Skop perbahasan teori ini adalah segala sesuatu yang berada di alam fizik yang boleh diamati atau ditangkap oleh panca indera dan realiti yang menjurus kepada sesuatu kebenaran. Yang seterusnya adalah teori causality, dikenali sebagai teori hubungan sebab dan akibat. Ia merupakan keadaan di mana satu peristiwa, proses atau keadaan menjadi penyebab kepada berlakunya peristiwa, proses atau keadaan lain. Contoh yang saya boleh bagi adalah musim tengkujuh. Daripada tahun-tahun yang lepas, kita dah boleh ramal setiap kali akhir tahun je mesti akan berlakunya musim tengkujuh. Hujan berlaku, dia turun dengan sangat lebat sehinggakan berlakunya banjir. Jadi macam tahun 2022 pun kita dah buat ramalan pada akhir tahun je akan berlaku musim tengkujuh. Hujan turun sangat lebat. Jadi akan berlaku pembanjiran. Jadi dari situ kita dah buat persiapan untuk menghadapi banjir. Itu dikira ramalan. Jadi causality ni membolehkan sesuatu ramalan dapat dilakukan. Okey, causality mempunyai 4 unsur. Yang pertama ialah fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang nyata, bukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Yang kedua ialah hipotesis, ialah pernyataan dalam bentuk jawapan sementara yang perlu dibuktikan dengan perlu dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, teori, ialah himpunan pengetahuan yang meliputi pelbagai fakta dan hukum yang sudah diketahui dan diuji berdasarkan kenyataan empirikal. Empirikal ni maksud dia pemerhatian ataupun eksperimen yang berlaku. Yang terakhir sekali ialah hukum. Hukum pula bersifat tetap dan tidak berubah-ubah seperti hukum sains graviti atau hukum-hukum agama. Hukum sains graviti ni ialah graviti lah. Di mana graviti tu kita tahu dia duduk kat situ je. Dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, kita pun tak duduk dekat tempat yang sama. Contoh macam kalau saya duduk. Kalau graviti tak tetap sekarang, adakah saya akan sentiasa duduk? Tak kan. Jadi graviti itu bersifat tetap. Dia tidak berubah-ubah. Contoh dari segi hukum agama perintah Tuhan pula, kita tahu hukum yang telah diturunkan itu adalah tetap. Kita tak boleh nak tukar, kita tak boleh nak ubah-ubah. Dah tertulis pun dalam Al-Quran. Hukum haram halal ke apa ke, dia dah tetap dari sudut agama. Selain itu, terdapat ekologi. Ekologi dari istilah berasal daripada bahasa Yunani, eikos dan juga logos. Yang bermaksud eikos rumah tangga, maksud eikos ialah rumah tangga, manakala logos pula maksud dia ilmu. Ekologi secara keseluruhan bermaksud pengurusan rumah tangga, household management. Secara umumnya, alam sekitar termasuk bumi ialah rumah tangga besar. Kita kongsi bersama dengan makhluk-makhluk lain, sama ada makhluk tu bernyawa atau makhluk tak bernyawa, sebagai keluarga besar. Selanjutnya ialah kosmogoni, yang merupakan asal-usul alam semesta. Kosmogoni merupakan satu cabang astrofizik yang mempelajari asal dan struktur alam semesta secara meluas. Kosmogoni ini merupakan ilmu bagaimana alam semesta itu terbentuk. Jadi, cerita penciptaan dalam Al-Quran juga merupakan suatu kosmogoni.
Akhir sekali iaitu kosmologi. Kosmologi ialah fenomena alam semesta. Menurut Kamus Dewan, kosmologi ialah salah satu bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Sama macam kosmogoni tadi, dia mengkaji asal-usul dan juga struktur alam semesta. Dalam falsafah Islam, alam semesta ni khasnya alam tabi'i dianggap sebagai alam al-khwan wal al-fasad, yang bermaksud alam keteraturan dan kehancuran, kerana kita tahu setiap yang hidup akan mati dan hancur jasadnya. Dalam bahasa Arab, Quran merujuk kepada ciptaan teratur berlandaskan ilmu dan hikmah, seperti makna yang tersirat dalam firman Allah Ta'ala, kun fayakun, bermaksud jadilah, maka jadilah ia. Fasad pula merujuk kepada kehancuran yang berlaku kepada ciptaan yang telah tersusun atur. Namun begitu, hanya pencipta yang berhak menghidupkan dan mematikan. Maka insan kita ni diperintahkan agar tidak sebarkan kehancuran di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salihah binti Zaini. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan bidang perbincangan metafisik, iaitu subjek, predikat dan taksonomi. Subjek merupakan makhluk ataupun sesuatu yang mempunyai kesedaran atau pengalaman peribadi yang unik. Secara terperincinya, subjek adalah pemerhati dan objek adalah perkara yang diperhatikan. Konsep ini sangat penting dalam falsafah kontinental, di mana subjek adalah istilah utama dalam pendebatan mengenai sifat diri. Penerangan mengenai perbezaan antara subjek dan objek yang paling nyata adalah daripada falsafah René Descartes. Descartes percaya bahawa pemikiran iaitu subjektiviti adalah inti dari akal dan perluasan adalah inti kepada ruang. Seterusnya, predikat pula sebagai tanda realiti dan juga keutamaan dalam falsafah epistemologi. Taksonomi pula berasal daripada perkataan taksin dari bahasa Yunani yang bermaksud pengelasan dan nomia, iaitu kaedah yang merujuk kepada sains pengelasan kehidupan dan sistem pengelasan dalam sebilangan bidang yang lain. Pada suatu masa, taksonomi hanya merujuk kepada sains pengelasan organisma hidup, tetapi perkataan itu digunakan untuk makna yang lebih luas. Selain itu, ia juga boleh merujuk kepada pengelasan barang-barang atau prinsip-prinsip pengelasannya. Hampir semua benda, objek bernyawa, objek tak bernyawa, tempat dan peristiwa boleh dikelaskan menurut skim taksonomi. Taksonomi juga berbeza dengan meronomi, di mana ia lebih berkaitan kepada pengkategorian bahagian-bahagian secara keseluruhan. Bidang perbincangan metafizik seterusnya ialah necessity dan contingency. Yang pertama, necessity iaitu keperluan, merupakan satu daripada pelbagai jenis keperluan yang terletak di antara keperluan logik dan keperluan nomologi atau fizikal dari segi agama. Perbincangan mengenai kewujudan Tuhan terutamanya dari fahaman falsafah ontologi. Secara dasarnya, keperluan logik adalah keperluan yang boleh diramalkan atau keperluan yang dikenakan oleh undang-undang logik. Ini bermakna tak semua pernyataan logik seharusnya benar. Sebagai contoh, hujan akan turun pada petang ini atau semua orang yang tidak berkahwin adalah bujang. Sebaliknya, keperluan metafizik diterangkan sebagai fahaman yang setiap pernyataan yang diperlukan secara logik juga perlu diperlukan secara metafizik, tetapi tidak sebaliknya. Seterusnya, kemungkinan iaitu contingency, iaitu status pernyataan yang di mana ia berkemungkinan adalah benar di bawah setiap penilaian atau lebih dikenali sebagai tautologi, atau ia adalah tidak benar di bawah setiap kemungkinan penilaian yang lain iaitu pencanggahan. Setiap pernyataan adalah berkemungkinan untuk menjadi benar atau tidak benar. Dalam erti kata lain, pernyataan yang mempunyai kemungkinan adalah disebabkan kerana ia mempunyai penyambungan yang logikal, di mana ia boleh menentukan kebenaran pernyataan tersebut.
Hal ini untuk menerangkan bahawa nilai kebenaran dalam satu pernyataan bergantung pada nilai kebenaran ayat-ayat yang disusun. Seterusnya, mind and matter. Secara terperincinya, falsafah minda terbagi kepada dua kategori, iaitu dualism dan monism. Dualism dan monism adalah merupakan dua pusat pemikiran mengenai masalah minda tubuh, walaupun terdapat pandangan bahawa yang kedua-duanya tidak selari antara satu sama lain. Dualisme terbagi kepada tiga, iaitu substance dualism, predicate dualism, property dualism. Manakala monisme adalah yang menafikan bahawa adanya perbezaan dalam sesuatu bidang tertentu seperti antara perkara dan minda. Seterusnya, jirim iaitu matter berasal dari kata Latin materia yang bermaksud kayu dalam erti bahawa ia merupakan sesuatu bahan yang berbeza dari fikiran. Didefinisikan sebagai bahan substrat dari mana kewujudan fizikal ia diwujudkan. Ia tetap kekal meskipun telah melalui pelbagai perubahan. Perbincangan mengenai jirim ini mendapat pelbagai jenis reaksi daripada sekalian ahli-ahli falsafah barat dan timur. Antara ahli falsafahnya adalah T. Aristotle, dan setiap pandangan dari setiap ahli falsafah ini berbeza mengikut fahaman masing-masing. Pada permulaannya, pelbagai dakwaan mengenai kewujudan sesuatu adalah daripada unsur-unsur atau zarah atom. Seterusnya, pembincangan metafizik berkaitan dengan kehendak bebas, iaitu free will. Kehendak bebas adalah kuasa atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat secara sukarela mengikut kemahuan sendiri tanpa tekanan ataupun kekangan luar. Sebagai contohnya, seorang wanita memiliki seekor anjing tetapi dia tidak mahu membawa anjing tersebut keluar berjalan meskipun dia mengetahui yang anjing itu perlu keluar berjalan sebagai senamanya. Walaupun wanita itu benar-benar tidak mahu melakukannya disebabkan cuaca luar yang terlalu sejuk, dia akhirnya memutuskan bahawa keputusan yang terbaik dia perlu membawa anjing itu keluar berjalan. Situasi ini yang dimaksudkan sebagai tindakan bebas. Seterusnya, ketentuan determinis, kepercayaan falsafah bahawa semua peristiwa yang ditentukan sebenarnya oleh perkara-perkara yang telah berlaku sebelum itu. Konsep sebab determinism sering dianggap sebagai kausal atau ketentuan bersebab, di mana di dalam ilmu fizik ia dikenali sebagai konsep sebab ataupun akibat. Konsep ini menerangkan bahawa peristiwa-peristiwa dalam suatu paradigma yang diberikan adalah terikat oleh sedemikian rupa sehingga setiap keadaan dari suatu objek atau peristiwa sepenuhnya ditentukan oleh keadaan-keadaan yang telah berlaku sebelumnya. Maka berakhirlah pembincangan dari kumpulan kami mengenai falsafah dalam kehidupan persoalan metafizik. Diharapkan semua dapat mempelajari dan mengetahui serba sedikit mengenai tajuk tersebut. Sekian daripada kami. Bye. Assalamualaikum.